Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Azwan Niza selaku moderator saya pada hari ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum saya mulakan perkongsian kita pada pagi ini, Start nak tengok. suka untuk saya memulakan perkongsian kita pada pagi ini dengan sedikit doa. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman para Nabi, hafazan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti kursus webinar PTSS pada hari ini. Saya sebagai penceramah pada hari ini ingin membuat sedikit perkongsian yang berkenaan dengan tajuk kursus kita pada hari ini iaitu Screencasting O-Matic. Baik, sebelum kita meneruskan kursus kita pada pagi ini, apa kata kalau kita perkenalan dulu sedikit berkenaan dengan Screencast O-Matic. Okey, apa itu sebenarnya Screencast O-Matic? Okey. Sebenarnya ia adalah salah satu website yang mana ia membenarkan pengguna untuk merekod aktiviti pengajaran kita iaitu dalam bentuk video dan audio. Okey. Untuk menggunakan Screencast O-Matic ini, para pengguna mesti mempunyai talian internet dan kita melayari aplikasi ini melalui browser Windows yang compatible dengan dia. Okey. Yang kemudian dalam Screencast O-Matic ini dia mempunyai area yang mengikuti keluasan bahagian mana untuk kita nak record kepada PDP kita kepada para pelajar. Okey. Seterusnya, apa kelebihan-kelebihan yang kita boleh peroleh daripada Screencast O-Matic ini? Antaranya adalah Screencast O-Matic ini mempunyai highlighter cursor dan click indicator. Okey. Dia adalah mudah untuk digunakan. Kenapa saya katakan mudah? Kerana ia tidak perlu di-download. Okey, kalau kita nak download pun kita hanya perlu download daripada launcher sahaja. Jadi, untuk PC yang mempunyai memori yang kecil, sesuai sangatlah untuk menggunakan Screencast O-Matic ni. Baik. Seterusnya, antara faedah daripada yang kita sebagai pengajar yang kita boleh ambil daripada kita boleh dapat daripada menggunakan Screencast O-Matic dalam PDP kita adalah kita sangat berguna untuk pengajaran yang menggunakan software and then yang menggunakan presentation ataupun PDP dalam tempoh yang singkat. Sebab apa? Sebab Screencast O-Matic ni dia hanya memberi tempoh masa untuk kita nak record PDP kita maksimum masanya hanya 15 minit sahaja. Okey. Seterusnya video yang kita nak record kita boleh create di mana-mana sahaja asalkan pengguna ada talian internet. Okey. Once kita dah record, then video kita akan di-convert kepada format MP4. Jadi video kita boleh share kepada para pelajar kita. Okey, then para pelajar kita boleh review banyak kali, boleh tonton kita punya video banyak kali tanpa memerlukan talian internet. Okey. Dan faedah yang lain, kita boleh mewujudkan persekitaran yang menarik lah dalam sesi PDP kita kepada pelajar. Baik. So, sekarang kita boleh mulakan kita punya kursus ataupun perkongsian berkaitan dengan Screencast O-Matic. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ataupun saya buka lebih sekali sebab saya dah memang ada launcher dia.
type screencast-o-matic pada Google dan pilih screencast-o-matic ini. Okey. Klik. Baik, akan terpapar seperti ini. Okey. Dan klik pada start recording for free. Okey, sama je macam yang tadi. Cuba saya tunjuk kembali macam mana kita nak boleh dapat pergi ke sini lah. Kemudian kita pergi ke launch free recorder. Okey. Dia akan keluar paparan seperti ini. Ini yang dikatakan area untuk record. Okey. Kita boleh drag dia secara manual ataupun kita boleh resize dia pada size ni lah, ikut keperluan kita bagaimana. Okey. Pertama sekali, apa yang saya nak nyatakan di sini, perkongsian kita pada hari ini adalah yang berkait penggunaan secara free sahaja. Saya tak subscribe untuk screencast-o-matic, jadi kita tak boleh nak pergi secara kita tak boleh nak extend dia punya aplikasi lah. Jadi untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di atas ni, education untuk penggunaan pelajar, untuk individu yang bekerja. Kalau kita boleh menggunakan secara personal, produk atau price ni semua ada di sini. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan perlu subscribe ataupun ada sign up account screencast-o-matic ni lah. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi ke method untuk kita nak record. Dalam screencast-o-matic mempunyai 3 cara, iaitu kita boleh record hanya menggunakan screen saja, kita boleh record menggunakan webcam, dan yang ketiga kita boleh record menggunakan kedua-dua aplikasi tadi, iaitu screen dan webcam. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjukkan ketiga-tiga method inilah. Okey. Kemudian ini yang saya katakan maximum time yang diberikan oleh screencast-o-matic hanyalah selama 15 minit untuk satu recording yang penuh lah. Tapi sebenarnya kalau kita tak larat nak bercakap lama-lama, kita boleh je pause and then kita continue. Pause and kita continue. Tapi dia punya duration time maksimum adalah kita punya video tu kita boleh buat record selama 15 minit sahaja. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada size. Kita boleh tengok, klik di sini. Size yang diberikan 480. Okey, ini sesuai untuk kita nak highlightkan setempat sajalah kepada pelajar, bukan semua, bukan the whole screen monitor. Okey. Ataupun kalau 720 seluas inilah. Maksudnya kawasan ini sahaja yang para pelajar ataupun pelajar tuan-tuan dan perempuan boleh lihat nanti. Okey, dalam video tu yang akan terhasil. Okey. Active Windows ni dia akan bagi besar ikut keluasan Windows tersebut lah. Kalau full screen pun sama. Okey. Kalau saya lebih suka guna 720 ikut kapasiti yang mana bersesuaian untuk pelajar saya sajalah. Baik. So boleh kita mulakan rakaman kita pada hari ini. Saya akan mulakan dengan metod yang pertama, iaitu screen. Okey. So saya akan buka satu slide. Contoh ni slide pengajaran saya, iaitu Basic Engineering Science. Okey. Okey. Jadi para pelajar saya akan dapat melihat kawasan ini
Okay, yang ikut yang saya record lah. Okay. Cantik, dah masuk semua kawasan. Jadi saya akan mulakan record. Okay. Okay. Jadi kita akan mulakan kita punya kuliah dengan selesainya kiraan 1, 2 dan 3. And then seterusnya kita boleh bacakan kita punya note slide. Okay. Alright. Dalam pada masa yang sama sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita boleh ambil ada button pen ataupun highlight. Kita boleh highlightkan part mana yang kita nak kita nak belajar kita alert lah. Contohnya kita nak kata apa karakteristik, what is the characteristic of solid, liquid and gas. Okay. Then kita cakap lah kita nak highlightkan solid ataupun kita nak highlightkan dia punya example. Okay. Seperti liquid, okay, oksigen, macam itulah. Okay. Dan untuk subjek yang memerlukan calculation juga, okay, sepatutnya kita boleh gunakan kita punya drawing pad tu kan, lebih cantik lagi dan lebih selesa untuk kita nak buat calculation. Di sini juga kita boleh tunjukkan penyelesaian masalah dalam bentuk calculation lah kepada para pelajar. Contohnya nilai di sini adalah 3. Ni saya pakai mouse saja. Tak cantik lah. 3/4 bla bla bla, and then sama dengan apa-apa. Betul lah. Okay. Alright. Jadi kalau katakan selama tempoh sekarang dah 2 minit, tuan-tuan dan puan-puan dah penat nak bercakap, tuan-tuan dan puan-puan boleh pause. Okay. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh continue balik dengan menekan button record tadi pada tempat yang sama. Alright. Okay. So katakan kita dah done Katakan saya dah done video ni. Okay. Sebelum tu kita edit dululah. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini, kalau kita nak lebih advance lagi dalam proses editing kita kena upgrade. Okay. Ataupun kita kena subscribe lah. Tapi saya tak upgrade, jadi no thanks. Nah, ini adalah untuk kita punya suara lah. Okay. Baik, untuk yang free, version free ni kita hanya boleh trim yang depan dan belakang sahaja. Okay. Baik. Kalau untuk yang tengah-tengah ni kita tak boleh nak trim lah. Kalau kita subscribe, kita extend lebih screencast automatic ni, baru kita boleh nak buat more further lah. Jadi sebenarnya dalam screencast automatic ni pun kita boleh add music. Okay. Saya hanya tunjukkan saja, tapi sebenarnya dalam PC dia tak ada lagu pun. Untuk music, kalau untuk yang dah built in ni semua kita kena subscribe, kecuali your music ni dia akan ambil dalam PC ni lah. Okay. Ini untuk kita nak letakkan caption apa-apa lah, close caption ni untuk kita punya video nanti. Okay. Okay, sekarang kita pergi pula kepada option cara kita nak menyimpan kita punya video. Okay, pertama sekali kalau adalah kita simpan dalam bentuk video file, dia akan simpan dalam PC kita dalam format MP4. Okay. Dan kedua adalah dalam kita upload ke dalam screencast automatic. Yang ni yang memerlukan kita untuk nak sign up ada account lah, account screencast automatic. Okay. Dan
Yang ketiga adalah kita nak upload ke dalam YouTube. Okay. Yang ni kalau YouTuber, para YouTuber kan, yang buat video tu bolehlah upload yang ada akaun YouTube. Saya tak ada akaun YouTube. Jadi saya pilih untuk simpan dalam PC. Alright. So nampak type dia adalah dalam format MP4. Yang ni kita boleh tukar file ni ke dalam, tukar dia punya tajuk lah. Okay. Jadi folder ni sebenarnya folder saya yang saya dah buat. Ya, kalau tuan-tuan perempuan yang belum ada, boleh browse lah kat mana yang tuan-tuan dan perempuan nak simpan. Okay. And then yang lain, biar ada default sahaja. Dia publish. Dia dah publish, kita tunggu sampai dia 100%. And then kita boleh cari balik dia dalam PC ni lah, sebab saya simpan dalam PC. Okay. Okay, done. Dan lain semua biar default. Okay, done. Alright. Okay, so jadi dia akan terhasil macam ni. Kalau kita nak tengok balik, kita akan, dia boleh play balik lah video kita yang kita dah record tadi. Okay, so kita pergi method yang kedua, iaitu yang kedua iaitu webcam. Okay. Webcam dia akan hanya tunjuk muka kita sahaja tanpa ada paparan skrin. Dan kita perlu bercakap as if kita face to face dengan student kita lah. Okay. Sama juga kita yang lain, saya rasa tak perlu saya nak explain lah. Tekan button record. Okay, akan mula record selepas habis 3 saat dan kita boleh mula bercakap lah, menyampaikan maklumat kepada para pelajar. Okay. And kita stop. Okay, kalau kita nak playback, kita boleh review, play, dan kalau done, kita boleh done. Sama juga macam tadi. Okay, no thanks, and then yang ni pun sama. Okay. Save. And kita publish. Dia akan masuk lagi folder yang kita dah create tadi. Macam saya punya folder, saya namakan sebagai Ira. Jadi kalau kita nak cari je dekat folder Ira. Ni khusus webcam. Okay. Alright. Selesai untuk webcam. Yang lain semua function dia ada sama ya. Saya rasa saya tak perlu nak ulang kot. Dan saya boleh, kita boleh move on to both. Okay, kalau both ni dia ada dua-dua lah, screen dengan screen. Let's say saya nak tunjukkan ni tadi. Sekejap. Yang ni kita kena pilih dulu. Webcam yang ni adalah ni, okay. So kenapa tak keluar? Sepatutnya dia keluar.
Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sepatutnya memang dia akan keluar macam ni lah. Dia akan display screen. Okey, kita punya nota yang kita nak ajar pelajar kita dan bersama-sama dengan kita punya video muka kita lah, cam kita lah. Okey. Sebab ada antara pelajar, ada setengah pelajar yang suka kalau belajar online dia tengok muka pensyarah dia kan. Ada juga pastinya pelajar yang tak suka tengok muka pensyarah tu, jadi dia boleh tengok yang skrin sajalah. Dia banyak option, jadi kita pilihlah yang mana satu pelajar kita suka. Okey. Jadi kita nak start record, tekan button record, start counting 1 2 3 and go. Jadi kita boleh mulakan kita punya record. Dan explain pada pelajar dengan pelajar dapat melihat reaksi muka kita. Dia tahulah sama ada kita marah ke apa kan. Skrin saja hanya dengar suara, dia tak tahu reaksi muka kita macam mana. Okey. So kita boleh pause dan edit lah kalau rasa nak edit. Kalau tak, just proceed dengan apa yang ada. Then sama juga kita boleh bubuh music. Saya pernah cuba kalau untuk add on music, part kita bercakap, music ni akan automatic perlahan. Jadi tidak mengganggu pun suara kita. Okey, waktu kita nak explain pada pelajar. Okey. So ni kita publish. Oh sorry, lupa nak tukar. Recording number 8. Okay, done. Kita tengok balik. Recording number 8. Alright. Okay. So apa lagi yang ada dalam Screencast-O-Matic? Saya rasa itu sahaja. Kenapa dia nak keluar? Okey. Selain daripada itu, di sini saya suka nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa function ataupun extension yang tuan-tuan dan puan-puan boleh add on dalam Google Chrome. Okey, dengan ini dia punya tutorial lah lebih kurang. Okey, must have Google Chrome extension for teachers. Ini ada juga function yang lebih kurang sama macam Screencast-O-Matic, iaitu Screencastify Screen Video Recorder ni. Lebih kurang sama, bezanya adalah kalau Screencastify ni duration ni yang diberi kalau tak salah saya dalam 5 minit 10 minit. Okay. Extension tab scissor ni antara extension yang sangat diperlukan lah ketika kita merecord atau menggunakan pengajaran kita secara online. Okay, webpen sangat berguna. Share to classroom. Okay, Google Keep extension. Sini saya nak sharekan sedikit macam mana cara kita nak add on extension. Yang mana video yang telah saya record. Okay.
Kena cakap lah. Okey, sekarang saya sedang tunjukkan macam mana kita add on extension. Jadi extension specify. Yang kedua tadi step scissor dan yang ketiga saya dah add on tab glue. Okay. Kalau tab scissor tadi kita nak split kita punya paparan, kita nak tengok. Contohnya kalau ada 3 website yang kita buka, jadi kita boleh tengok nampak tiga-tiga tapi dalam bentuk yang kita dah split lah. Tapi sekarang ni kalau dulu kita nak combine balik supaya dia nampak secara penuh lah. Okay. Okay. So extension ni saya rasa sangat membantu kita untuk membuat rekod dengan lebih mudah lagi. Okay. Alright, saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya untuk pada hari ini, dan saya kembalikan majlis ini kepada Puan Moderator. Sekian, terima kasih.